seterusnya berbuat baik kepada kaum kerabat, ahli keluarga yang terdekat dengan menunaikan hak-hak mereka, memberikan bantuan, pertolongan kepada orang-orang miskin, ibnu sabil dan sebagainya. Dan dalam ayat itu juga menyebutkan jangan membazir, jangan terlampau boros, jangan juga terlampau kedekut, jangan membunuh jiwa, jangan berzina. Jangan kita ni memberi dalam konteks memberi terlampau kedekut, nanti kita akan dicela. Dan dalam konteks memberi jangan terlampau berlebihan, nanti kita akan menyesal. Bab kita nak bantu orang lain ni berpada-pada. Jadi jangan terlampau tak beri langsung, jangan terlampau terlalu memberi langsung. Hak kedekut pun dicela masyarakat, kalau terlebih pun kita akan menyesal. Konon-kononnya nak jadi macam Abu Bakar. Masa hijrah dengan Nabi, dia tinggal apa dekat ahli keluarga dia? Tak tinggal apa. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kita pun nak tiru. Mari peminta sedekah, ambil semua, ambil semua. Bini tanya, pi mana semua barang-barang kita ni? Abang kan standard Abu Bakar lah, habis semua. Habis nak tinggal apa kat kita? Hanya Allah dan Rasul. Konon-kononnya. Itu bukan level kita. Sebagai contoh, nak suruh faham. Satu masa, lebih tu kita akan menyesal. Jangan berzina, jangan bercakap tentang sesuatu yang kita tidak mempunyai ilmu tentangnya. Tu hak bahagian berbuat baik. Lepas tu jangan menzalimi diri sendiri dan jangan menzalimi orang lain. Kalau tuan-tuan perhati kepada amalan 3 serangkai ini, jangan menyekutukan Allah, sentiasa membuat amalan soleh dan jangan menzalimi. Sebab surah ni cerita pasal siapa? Pasal Bani Israel. Sedar atau tak sedar, perasan atau tak perasan, dia hampir-hampir mirip dan persis kepada apa? Ten Commandment yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam dulu. 10 perintah bertulis. Tengok dalam Ten Commandment tu hampir-hampir sama saja. Pertama ialah apa? Jangan sesekali ada Allah, ataupun jangan sesekali ada ilah lain selain daripada aku. Maksudnya jangan mensyirikkan aku. Yang kedua, jangan sesekali membuat patung yang menyerupai, sama ada daripada alam langit ataupun di bumi, sama ada yang berada di air ataupun di perut bumi. Jangan nak buat misal-misalan, jangan nak buat percontohan, jangan nak buat rupa-rupaan, jangan nak buat patung-patung ni. Dia ada B pula. Dan jangan jadikan hal tersebut, kalau kamu buat sungguh, jangan beribadah, jangan sujud kepada yang kamu buat tu. Yang ketiga, jangan sesekali menggunakan nama Allah, nama Tuhanmu dengan perkara-perkara yang bukan-bukan. Dengan kata lain, jangan menggunakan nama Allah pada tempat yang sebarangan. Kerana di sisi Allah dianggap sebagai berdosa. Menggunakan nama-namanya bukan secara sebarangan. Yang keempat, ikhlaskan dan niatkan kepada hari kebesaran. Hari kebesaran orang Yahudi jatuh hari apa? Hari Sabtu. Jadi muliakan hari Sabtu, ikhlaskan hari Sabtu. Yang kelima, tengok, mirip saja, hormati kedua ibu bapa kamu. Yang keenam, sama Al-Isra sebut, jangan membunuh jiwa orang lain. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kelapan, jangan berzina. Yang keenam, jangan mengucapkan sumpah jadi saksi palsu. Yang ke-10, jangan sesekali kamu menginginkan rumah orang lain, isteri orang lain, hamba sahaya, lelaki atau wanita orang lain. Jangan sesekali menginginkan kambing dan kaldai-kaldai orang lain. Dengan kata lain, jangan jadikan hak orang lain sebagai hak kita, milik orang lain sebagai milik kita. Bahasa kasar sedikit, jangan jadi perampas kepada hak dan milik orang lain. Sama ke tak sama? Sebagaimana tadi, cukup sama. Dan inilah kebenaran yang Al-Quran bawa untuk
mengesah dan membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Baki lagi sifat mereka sajalah yang tak mau terima Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul dan menolak Al-Quran sebagai wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu adalah serba sedikit flowers, kita panggil apa? Bunga-bunga. Kita tak mula lagi ni baru nak start. Sebab orang bagi sampai 9.30, tampaklah kan? Slow-slow. Ni baru 8.30. Kita ambil masa sejam untuk ibrah Isra dan Mi'raj. Baik, satu perkara penting yang saya nak sebut permulaan sebelum kita mula. Ada satu kata pujangga ke pepatah ke, wallahu alam, dia sebut macam mana? Reread your favorite book at different stage of your life. The plots never change, but your perspective does. Reread your favorite book. Bacalah secara berulang kali. Ulang-ulanglah buku kegemaran yang kamu suka, yang kamu minat. Dia sebut umum. Tapi kita tulis sikit, secara umum kita sebagai umat Islam beriman kepada Allah, bernabikan Nabi Muhammad, kita harapnya kitab ni lah, buku ni lah yang senantiasa kita baca dan mengulang-ulanginya at different stage. Maksudnya ulang dalam konteks mana? Waktu kecil pun baca dan ulang-ulang, besar pun baca dan ulang-ulang, dewasa pun baca dan ulang-ulang, sampai hari ini pun baca dan ulang-ulang of your life, dalam seluruh kehidupan kamu. Poin dia ialah the plots never change. Plot kisah tu, plot cerita tu sama sekali tidak akan pernah berubah. Kamu baca masa kecil tu, itulah cerita dia. Baca masa remaja pun, itulah plot dia. Baca ketika besar pun, itulah cerita dia. Bahasa sampai sekarang pun, itulah plot dia. Tapi apa yang berubah? Your perspective. Perspektif kita dalam memahami. Setiap ulangan-ulangan yang kita baca pasti akan berubah. Dengan kata lain, bila sebut tentang Isra Mi'raj, inilah ayat berkaitan Isra. Tak akan ada, saya kira, mana-mana ustaz, mana-mana penceramah, mana-mana pendakwah, dia pi cari ayat lain nak cerita pasal Isra, dia pi cari ayat lain nak cerita pasal Mi'raj. Inilah ayat yang akan dia baca. Plot penceritaan pun tetap sama. Nabi tetap akan bermula di Masjidil Haram sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj melepasi langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, menerima perintah salat 5 waktu. Plot tak berubah. Dan jangan sesekali tukar plot ni. Disebabkan kita nakkan kelainan, kita nakkan perbezaan daripada orang lain. Malam ni aku rasa aku nak tukar plot cerita ni biar nampak hebat dan menarik. Jadi malam ni Rasulullah bermula di mana? Ingat, ni sekadar percontohan, bukan sesekali merendahkan martabat kenabian dan kerasul. Bermula di mana? Bermula di Malaysia, di KLCC, sampailah contoh ke Las Vegas ke London ke Paris ke, disebabkan nakkan kelainan. Plot tu boleh ubah tak? Tak akan boleh ubah sama sekali. Langit ketujuh, ada 7 lapis, nampak sikit sangat, aku tambah 3 lagi ya. Kali ni dalam cerita malam ni ada 10 lapis. Konon-kononnya nak ada perubahan. Sorry, tak akan berubah. Tapi apa yang berubah? Perspektif. Hak ni hak kita mau. Jadi setiap kali menerima ilmu daripada sesiapa pun berbicara tentang topik dan tema yang sama, yang kita nak, kita dapat ilmu baru, pengetahuan baru, kemahiran baru, perspektif yang baru.